Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada penonton dan juga peminat-peminat kisah seram dan misteri kerana sudi untuk mendengarkan cerita yang disampaikan melalui Galeri Kasyaf channel ni. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen dan juga subscribe channel ni. Kepada yang berminat nak berkongsi cerita-cerita seram, anda boleh menghantar ke Telegram atau email saja di description yang kami letakkan di bawah. InsyaAllah saya akan sampaikan cerita-cerita anda sebaik yang mungkin. Okey guys, jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita dengarkan. Okey, kisah kali ini adalah kisah oleh seseorang semasa dia berada di UiTM Puncak Alam. Okey, nama orang ni kita letak sebagai Aidil. Aidil ni asalnya daripada kampung, dan biasalah orang kampung ni biasanya dah terdedah dengan perkara-perkara yang mistik ni. Benda-benda mistik bagi dia, benda tu biasa. Aidil ni dia berjaya melanjutkan pelajaran dia dekat UiTM Puncak Alam tu di peringkat sarjana muda. Jadi Aidil dia cerita ada dua kisah, iaitu masa dia dekat hostel. Masa dia dekat hostel ni, dia cerita masa kemasukan pelajar-pelajar baru. Tapi Aidil ni dia datang awal, sebab dia kata dia jauh sebab saya rasa dia ni mungkin bukan daripada Semenanjung, mungkin daripada Sabah atau Sarawak. So Aidil dia sampai di universiti tu 3 minggu awal. So Aidil cerita dekat dom yang dia duduk tu tak ada penghuni, memang dah lama ditinggalkan. Katanya 3 tahun dah tak ada orang. Kawasan dom yang tak ada orang tu berada di tingkat 8 ataupun 9 kalau tak silap. Aidil ni cerita dalam bilik tu, dalam dom tu ada 4 bilik. Jadi bayangkanlah, dalam 4 bilik tu Aidil seorang-seorang dalam satu dom. So mungkin kawasan tu besar tau. Jadi kalau kita duduk seorang-seorang dalam tu, bayangkanlah macam mana. Seorang tu tak ada siapa, kita aja kan. Jadi Aidil cerita pengalaman dia masa mula-mula sekali. Waktu tu dia terkena teguran. Teguran ni macam mana? Dia macam usikan lah, yang biasa orang kena. Dia cerita masa lepas mak ayah dia hantar je dia, lepas habis waktu maghrib, Aidil dia baring dekat dia punya katil. So main phone, chat dengan awet ke. Waktu tu Aidil terkejut bila pintu dom dia diketuk 3 kali tau. Terkejut Aidil time tu. Siapa pula ketuk ni? Ada orang ke? Rasanya aku seorang je dekat sini. So Aidil dia pergi dekat pintu tu, dia buka je, tengok tak ada siapa. So Aidil pun dia baring balik dekat katil dia. Dia baring, elok je dia baring, benda tu ketuk lagi kuat. Siapa tak terkejut kalau ketuk lagi kuat? Bila buka je tak ada orang. Aidil cakap, baru berapa minit dah duduk dekat serama ni dah kena kacau. Ini memang makan modal ni. So Aidil macam waktu tu dia masih relax lagi, still tenang, still cool. Tapi tenang-tenang dia pun, kalau dah kena kacau banyak kali, siapa tak menggelupu kan. So waktu tu tengah dia baring tu, benda tu ketuk pula meja dia. Dia ketuk meja. Lepas tu dia macam dia goyangkan meja-meja tu. So dia dapat yang usikan yang biasa-biasa je lah. Dan Aidil cerita tiap-tiap malam selama 3 minggu tu sebelum pendaftaran tu bermula, tiap-tiap malam dia kena. Contohnya dia cerita berabut, pilih air, dan yang paling ekstrim sekali bila benda tu dah start menyentuh, maksudnya dah start main pegang-pegang. Bagi Aidil benda tu dah agak melampau lah. Sebab bila dah start sentuh-sentuh ni, ini dah memang serius lah
perkara ni dah boleh buat serius lah. Dia tak boleh yang main-main. Kalau setakat usik-usik, ketuk-ketuk tu, bagi Aidil, dia boleh terima lagi. Jadi Aidil apa dia buat? Tiap-tiap malam tu jugalah Aidil dia kata, baru time ni dia nak baca Quran, time ni lah baru nak ngaji. Duduk seorang-seorang, apa je yang dia boleh buat kan. Tapi Aidil cerita time tu, lagi dia baca, lagi dia kena kacau. Time tu dia kata, tengah dia baca Quran tu, dia cerita, dia sampai kaki dia kena tarik. Barang-barang beg-beg dia pun ada orang lempar. Katil bergegar. Itu sampai dia kata dia dah tak boleh nak terima lah. Sebab kalau dah tiap-tiap kali, tiap-tiap hari macam tu kan, tiap-tiap malam kena. Dan bila Aidil dia bangun je waktu pagi, dia perasan badan dia tu macam dicakar, pedih dan juga panas dia kata. Tapi dia bangun pagi tu, esoknya mungkin dalam macam dia tidur tu, lepas dia subuh tu, dia bangun tengok macam badan dia macam kena cakar ataupun pedih-pedih tu tak ada. Maksudnya pedih dengan sakit tu berlaku sebelum subuh aja. Tapi Aidil cerita, dalam dom itu paling seram bila benda tu dah start nak menunjukkan rupa dia. Aidil cerita satu malam tu, bila dia tidur seorang, dia ada 2 katil. Tapi satu katil Aidil tidur, satu lagi ada katil bertentangan dengan dia. Dekat situ Aidil kata dia nampak macam sama-sama macam ada orang tengah baring. Dia kata itu yang paling ekstrim lah, sebab benda tu dah tunjuk rupa. Dia kata dia nampak seseorang macam bertubuh putih, tapi rambut dia panjang sampai ke lantai. Cuma yang dia kata dia paling takut bila mata dia merah menyala pandang ke atas. Yang paling ekstrim, bila benda tu tegur dia, takut ke? Oi, bila dengar cerita siapa tak goyang mat. Memang seram lah. Sampai Aidil kata bila dah selalu sangat nampak 3 minggu tu, bagi dia, dia kata dah sampai normal lah. Dah sampai dia dah immune dengan benda-benda itu. Tiap-tiap pagi bau hanyir, bau bangkai, itu dah jadi rutin gangguan lah benda-benda tu, kacau dia. So Aidil kata dia pernah ditidur kat katil sampai kena tolak. Dan dia kata macam ada bunyi orang ketawa kecil. Masa dia tu dia pernah kena tolak masa dia dalam tandas. Benda tu macam tolak dia, Aidil terjatuh. Boleh pula dia dengar ada suara macam something lah, macam gelak-gelak, duk gelak-gelak kat dia, hihihihi, macam duk nganjing dia. Aidil mula-mula dia nak buka ayat ruqyah sebab dia kata dah melampau sangat lah. Tapi mak bapak Aidil ni pesan, sebab Aidil ni datang menumpang, so elakkan dulu baca ayat-ayat ruqyah ni. Sebab bila kita baca, diorang akan jadi panas, takut diorang lagi mengamuk. Sebabnya Aidil ni dia tak ada isi, maksudnya dia tak ada ilmu lagi tentang ilmu benda-benda macam ni, takut benda yang lagi tu jadi. So itu pengalaman Aidil masa dia berada di hostel selama 3 minggu. Okey, kisah yang kedua yang Aidil ceritakan adalah kisah masa dia terkena usikan masa dia berada di luar UiTM. Yang masa mula-mula tadi yang saya cerita, dia kena sakat masa dekat hostel. Kali ni masa dia dekat luar, maksudnya di luar UiTM. Cerita dia, Aidil kata masa tu Aidil dia nak jumpa kawan kampung dia. Jadi bila nak jumpa kawan kampung dia, dah lama tak berjumpa apa semua. So dia orang lepak lah sampai pagi. Aidil cerita waktu tu dia main futsal dengan kawan kampung dia ni. So dia ajak kawan member dia ni main futsal sampai pukul 4 pagi. Mungkin waktu tu mungkin seronok sangat, dah lama tak jumpa member kampung, lepak, main futsal semua. Biasalah anak muda kan. Bila dah pukul 4 pagi tu, Aidil perasan yang waktu dah lewat, sebab esoknya dia ada kelas. So dia cakap dekat kawan dia,
Aku kena balik dulu lah. Kau tak apa, kau dekat je rumah. Aku ni nak kena balik pula ke you ni, so aku nak tak nak aku kena balik juga. Tapi waktu tu dah pukul 4 pagi. Dia cerita perjalanan dia nak balik ke you dia ni mengambil masa selama 30 minit perjalanan. Dan jalan yang Aidil kena lalu ni memang jalan yang biasa orang kena kacau. Maksudnya laluan yang dia nak balik ni adalah laluan yang biasa orang ceritakan tentang gangguan-gangguan yang mistik ni lah. Dia cerita jalan ni, dia kata jalan puncak alam. Mungkin siapa-siapa yang pernah belajar ataupun duduk dekat area situ mungkin tahulah. Sebab dia kata jalan puncak alam ni, dia dulu jalan yang gelap, and then sebelum dia renovate tahun 2020 tu, dia keliling dia hutan, and lampu jalan pun tak ada. Lagi satu, dia punya tar jalan dia berlubang-lubang sebab mungkin kawasan keluar masuk lori yang selalu lalu situ. So kawasan tu agak sunyi. So dia cerita nak tak nak dia kena balik juga, dan itu adalah jalan yang paling cepat untuk dia balik. So dia kena lalu juga jalan tu. Masa Aidil dia pandu motor dia tu, dia tunggang motosikal tu dulu tu, Aidil seorang-seorang. Masa dia balik tu, dia lalu kawasan tu, dia kata dia tercium bau yang wangi. Lepas tu bau yang wangi tu tiba-tiba jadi busuk pula, jadi macam bau bangkai. And then Aidil cerita motor dia tiba-tiba jadi berat. Mula-mula Aidil ingat motor dia jadi berat mungkin sebab dia lalu kawasan berbukit. Tapi bila Aidil turun je bila kawasan berbukit tu, still berat lagi, berat yang sama. Bayangkan, dia kata motor dia walaupun turun bukit, still cecah kilometer dia 40 km per sejam. Aidil waktu tu dia kata dia dah tahu dah, maksudnya ada benda dekat belakang dia ni, memang dia dah kena kacau ni. Nak tak nak tak boleh buat apalah, takkan nak lari, takkan nak turun motor lagi. So terpaksa jugalah Aidil ni balik ke you dia dalam keadaan yang macam tu. So bila dah sampai ke Pondok Guard nak masuk ke UiTM tu, tiba-tiba pengawal keselamatan ataupun kita panggil Pak Guard lah, guard ke, dia tahan Aidil. Dia tahan, dia kata, "Oi, kau tunggu, berhenti sekejap." Kenapa pakcik? Kau berhenti kejap, mari sini, pakcik nak tanya. Kenapa? Kamu ni dari mana? Kamu tahu tak sekarang dah pukul berapa? Sepatutnya waktu-waktu macam ni kamu dah tak boleh masuk tau. Ini peraturan, kamu kira dah langgar peraturan universiti. Dan kamu daripada mana? Sebab pakcik nampak kamu ni lain macam ni. So pakcik tu membebel sebab Aidil dah balik lambat apa semua kan. So tiba-tiba pakcik tu cakap, "Kau dari mana? Dan kenapa kau bawa dia datang ke sini?" Bila Aidil dengar je apa yang guard tu cakap, Aidil macam terkejut. Jadi memang betul lah ada benda dekat belakang motor dia. Sebab masa dia balik tadi dia kata ada benda berat. Maksudnya memang ada penumpang. Tapi Aidil dia cuba nak elakkan daripada fikir benda tu. Dia kata, mana ada pakcik, saya duduk dekat sini je balik, saya lepak je dengan kawan-kawan. Dia tak puas hati. Pak guard tu tak puas hati. Dia tunjuk dekat Aidil yang dia kata dia nampak sesuatu dekat CCTV. Dia ajak Aidil masuk ke dalam bilik guard tu, pondok guard tu. Dia suruh Aidil tengok rakaman masa Aidil mula-mula sampai dekat pondok guard tadi. Jadi bila Aidil tengok je dekat CCTV tu, terkejutnya dia bila dia tengok ada sesuatu yang berbungkus putih di belakang dia. Tapi Aidil cerita bila dia tengok kat belakang tak ada, cuma benda tu terakam di CCTV. Tapi mujurlah
Pak Gad tu ada sedikit ilmu. Jadi Pak Gad tu dia macam membaca sesuatu, mungkin dia baca ayat-ayat Quran ataupun ayat kursi untuk elakkan benda tu daripada masuk ke dalam you. So dia baca-baca dan dia suruh ID tunggu dekat situ sampai pagi. Nak tak nak ID kenalah berkampung dekat pondok Gad tu sampailah ke pagi. Jadi itulah dua cerita yang Aidil kongsikan dengan kita pada malam ni. So pengajaran yang boleh kita ambil kat sini ialah kita student ke pekerja ke, kalau tak ada perkara yang penting, janganlah balik lambat. Janganlah terleka sangat bila kita buat sesuatu benda tu. Ada satu lagi, pergi mana-mana pun, pastikan jalan yang kita lalu tu, kalau boleh biarlah berteman. Jangan balik seorang-seorang, sebab kita tak tahu apa yang akan menyusul selepas itu. Jadi itu adalah cerita yang kita sampaikan oleh Aidil melalui cerita UiTM Puncak Alam. Okay, sekali lagi guys, kalau korang suka dengan cerita ni, boleh komen, atau kalau korang nak sharekan cerita-cerita korang pun boleh, no problem. And then satu lagi, kalau korang rasa ada penambahbaikan ataupun ada sesuatu yang boleh kami upgrade lagi untuk video-video kami, boleh komen di kawasan ruangan komen kat bawah. Okay, so cerita apa lagi yang korang nak kami sampaikan, boleh beritahu. So kita jumpa lagi guys di next video. Wa gerak lo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.